Mulakan pagi minggu anda bersama MHI, Isnin 9 Januari. Satu daripada azam tahun baharu yang paling popular adalah nak kurus. Inspirasi bersama wanita ini yang berjaya mencapai azam mengubah tahap obesiti ke berat badan ideal. Dan bersama pakar untuk ketahui apakah yang dikatakan dengan diet kalori defisit, bagaimana berfungsi serta keberkesanannya untuk jadi kurus atau lebih sihat. Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton Malaysia? Hari ini kembali menemui anda di minggu yang baru. Di hari Isnin, pastinya hari ini 9 Januari 2023. Lebih seminggu kita menjalani kehidupan kita dalam tahun baru ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik sahaja ya. Bagaimana dengan azam anda? Masih lagi bersemangat untuk teruskan? Begitu juga dengan kami dan Afad. Ya, betul lah. Macam kata tentang azam. Kak Rina ni awal-awal pagi-pagi mula-mula dah dengan azam kan 2023. Tapi pun kita dah bukakan apa yang kita nak bawakan sepanjang hari ini adalah berkaitan dengan bukan azam tapi berkaitan dengan diet. Dan itu pun salah satu azam juga. Itu salah satu azam. Dan saya rasa kalau bercakap tentang azam ni, diet tu merupakan antara yang popular lah. Setiap tahun, bukan kata tahun ni, tahun depan, tahun seterusnya, itu saja yang mungkin nak diamalkan diet ni. Tapi tahu sedarkah kita, kenapa agaknya kita bercakap nak diet, tapi badan kita sama saja. Sebab berkemungkinan kita mengamalkan diet yang salah. Jadi mungkin kita makan tidak mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Diet ni macam-macam jenis diet. Betul. Mungkin salah diet tu dengan kita kan. Jangan salahkan diet. Mungkin juga dalam kalangan kita ni, Fad, sebenarnya tak konsisten lah kan. Betul. Kadang-kadang rasa bersemangat. Lepas tu tiba-tiba pula ada hari yang hilang diet tu. Jadi hari ini jangan risau, kita nak bawakan topik sekejap sahaja lagi untuk kita sama-sama kupas. Sebab kata Afad tadi, sememangnya kalau kita lihat ada pelbagai kategori diet. Tapi hari ini fokus kita kepada diet kalori defisit. Kalau tahu bercakap diet ni, tak saya ialah hari ini kita bercakap pasal diet. Saya ada 71 fakta ni. Okey. Fakta ni, tahu tak sedarkah kita, satu pinggan nasi tu bersamaan dengan 10 sudu gula. Satu pinggan nasi, 10 sudu gula. 10 sudu gula. Sebab itulah kita badan makin naik. Sebab apa? Sebab mungkin kita makin comel. Makin comel. Sebab mungkin kita kandungan nasi tu kan, kalau mengandungi gula yang tinggi. Gula. Tapi ada orang cakap kalau nak makan nasi, ikutlah beras. Ada kan beras kan yang tanpa kanji, kurang kanji dan sebagainya. Tapi kita kena tanya dengan pakar lah kan, macam mana kita nak mengenal pasti. Mungkin kanji-kanji tersebut memainkan peranan untuk menaikkan dan mencomelkan badan kita. Tak tahulah kan. Okey, tak apa. Anda sabar sekejap. Sebentar lagi kita akan bawakan topik ini. Sebelum tu kita nak lihat dululah keadaan cuaca di seluruh negara yang pastinya ini memudahkan kita lah kalau nak berurusan di luar dan sebagainya. Di Kuala Lumpur cuacanya pagi ini katanya hujan jam 10 pagi nanti. Dan kemudian di Kuching cerah, di Kota Kinabalu, kemudian di Labuan pagi tadi juga hujan. Di utara di Kanga alhamdulillah cuacanya cukup cerah, termasuk juga di Petaling Jaya ada sedikit hujan. Ya, betul. Okey, saya pun baru balik daripada Pantai Timur. Memang saya pergi ke sana, saya tengok ramalan cuaca. 3 hari mengatakan bahawa Jumaat, Sabtu, Ahad hujan. Betul, berlaku dekat sana Jumaat, Sabtu, Ahad hujan. Okey, kita nak tengoklah mungkin ada ramalan-ramalan ataupun amaran yang dikeluarkan. Okey, berlaku di Bobetir dan juga hujan lebat akan berlaku di Miri, Marudi dan Limbang di bahagian Sarawak yang dikeluarkan pada pukul 5 pagi tadi, dan ianya sehingga pukul 9 pagi. Ianya dah tamatlah tempoh tersebut. Tapi kita kena bersiap siaga juga kan. Mungkin ada amaran-amaran lain yang mungkin akan dikeluarkan. Okey. Dah keluar cerita ni. Saya tak tekan. Tiba-tiba tak sabarlah. Kita nak buat surprise. Tiba-tiba pula keluar. Cerita pasal apa ni? Okey, penyanyi Fira Jebat mengesahkan bernikah dengan bekas pengendali pasukan bola sepak Penang FC dan Melaka United, Datuk Zainal Abidin Hassan. Kita nak ucapkan tahniah kepada pasangan Raja Sari. Pastinya ini adalah berita gembira lah untuk semua peminat bola sepak dan juga industri hiburan. Tapi yang menarik perhatian kita sebenarnya. Apa yang menarik? Ini. Oh, sana bawah. Apa dia? Like by Hanif Miswan rakan kita. Ini memang kita nak tunjuk sikitlah. Besarkan nama Hanif Miswan. Okey, nampaklah kat sini ni. Hanif Miswan awal-awal dia dah like pagi-pagi ya.
Aduh adik, dia tak tengok pagi ni. Okey, apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah di atas perkahwinan ini dan juga ucapan tahniah untuk kita ucapkan kepada ikon sukan kita. Ya, betul. Baik, ini berita gembira juga bagi mereka yang meminati sukan, iaitu Al-Jufri Jamari telah pun dinobatkan sebagai ikon sukan terbaik. Ini adalah satu kejayaan yang saya kira membanggakan. Malam tadi sebenarnya berlangsung anugerah ikon sukan harian Metro. Ya, betul tu. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada Al-Jufri Jamari yang telah pun kata orang tu menamatkan kerjanya pada bulan Ogos yang lalu. Dan saya rasa kita nak tamatkan kerjaya kita ini satu pencapaian yang dibanggakan untuk sebagai penutup lah kerjaya kita sebagai pesilat negara. Meninggalkan kenangan yang sangat manis ya. Betul. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita. Ini satu suntikan inspirasi di pagi hari ini sebenarnya. Saya juga rasa kagum dengan Nurliana Rashid ini. Kabarnya dahulu Nurliana ini mengalami ataupun dikategorikan sebagai obesiti. Tetapi satu insiden yang berlaku apabila Nurliana ni pitam dan didapati mengandungi kadar gula dalam darah yang sangat tinggi. Jadi Nurliana ni sebenarnya telah pun berazam untuk menurunkan berat badan. Kita nak tahu cerita lebih lanjut tentang Nurliana Rashid. Okey, jom kita tengok cerita di sebalik kejayaan Liana ini yang berjaya menurunkan berat badannya. Silakan. Setiap manusia, terutamanya golongan wanita, pasti ingin kelihatan menarik dan berat badan ideal adalah satu daripadanya bagi nampak lebih meyakinkan. Nurliana Rashid, 34 tahun, salah seorang wanita yang pernah dikategorikan obesiti dengan berat badannya 85 kg dengan ketinggian 157 cm. Berasal dari Shah Alam, Selangor, wanita ini pernah hampir pitam ketika memandu kereta. Selepas membuat pemeriksaan, doktor mengesahkan Liana mengalami gula dalam darah yang tinggi. Disebabkan kesehatannya boleh menjejaskan kehidupan sehingga hampir membahayakan keselamatan diri, Liana mengambil inisiatif untuk menurunkan berat badan serta bacaan gula dalam darah. Bermula pada Januari 2021, Liana mendisiplinkan diri dengan mempraktikkan diet kalori defisit. Bukannya mudah, tetapi akhirnya dia berjaya menurunkan berat badan sehingga 62 kg. Sehingga kini, misinya masih diteruskan bagi memastikan bukan sahaja untuk kurus, tetapi yang penting untuk kesihatan diri. Tahniah Liana. Ini sebagai sumber inspirasi. Tapi saya teringatlah kan, adalah di antara wanita-wanita. Bukan Liana. Ini cerita lain kan. Dulunya kita comel, kita ditinggalkan. Alamak. Tapi bila kita dah slim, kita punya gambar dia like, dia komen love. Ini bukan cerita Liana, cerita orang lain. Jadi ini sebagai sumber inspirasi untuk anda yang anda kata kalau anda mempunyai badan yang agak comel dan kita nak turunkan berat badan yang ideal dan sihat, kita akan bersama dengan Liana. Mungkin apa rahsianya kejap lagi kita kongsikan. Okey, dah pun bersama kita Liana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami di MHI pagi ini. Kami dua ni semangat tau. Sebab melihatkan kejayaan Liana yang berjaya menurunkan 20 kg ini, saya percaya dia memberi suntikan inspirasi untuk semua. Nak tahu juga selepas berlakunya insiden pitam sewaktu memandu itu, adakah itu titik permulaan untuk awak terus orang kata committed nak turunkan berat badan? Ya, terima kasih jemput saya hari ini. Ya, memang betul. Memang masa tu nasib baik dan dekat sampai rumah. Macam dalam 1 kilometer macam tu dan nak sampai rumah. Kita takutlah sebab kita tengah mandu kan. Takut aksiden ke apa ke. Kemudian cepat-cepat saya sampai rumah, saya cek gula. Saya cakap dengan mak lah, mak akak rasa badan macam semacam kan. Betul mak cakap, okey tak apa cek gula. Cek gula memang tinggi. Semasa saya dah takut. So, disebabkan perasaan takut tu. Takut kalau ada penyakit. Takut ada penyakit. Sebab kita memang ada history lah. Jadi kita macam kena jagalah. Sebab kita pun dah tahu ada history. Jadi kita kena jaga kan. Jadi masa tu memang saya betul-betul berazam lah. Besoknya saya terus cut gula. Yang permulaannya saya sebab nak jaga gula dalam darah je. Kemudian bila kawan-kawan sekeliling, adik-beradik pun cakap, tahun baru kan masa tu Januari 2021. Kita cakap apa kata kita diet sama-sama. Jadi daripada situlah daripada nak turunkan gula terus
diet sekali lah. Tapi macam Liana sendiri, nasib baik Liana ni jenis macam tahu tentang kesihatan diri badan masing-masing kan. Contohnya macam Liana, Liana rasa Liana pitam, Liana rasa macam tahu ni mesti gula naik. Macam Liana pergi cek kadar gula. Tapi ada setengah daripada kita yang pening, rasa macam pitam tapi masih lagi tak sedar diri lagi. Macam tak apalah. Dia tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Macam Liana sendiri dah faham. Macam Liana pula, kalau Liana dah turunkan berat badan, Liana dah kawal pemakanan, berjumpa tak dengan doktor untuk dapatkan nasihat ke, ataupun Liana sendiri yang membuat diet sendiri ke, atau bagaimana? Mula-mula memang saya buat sendiri. Okey. Sebab apa? Sebab dah jumpa doktor, takut doktor cakap macam-macam menakut-nakutkan saya. Okay. Tak nak berita yang tak disedap tu didengar. Saya cuba dulu. Okay. Saya cuba dulu, tapi saya ada buat medical check up lah. Memang bacaan normal lah gula saya sekarang. Selepas dah turun baru saya pergi check. Apa yang kita kongsikan ni sebenarnya adalah perbincangan yang menjurus bagaimana kita nak dapatkan keadaan ataupun kesihatan yang baik. Bukan bermakna kita nak mempertikaikan berat badan setengah individu kan. Bukan body shaming lah. Tetapi hakikatnya hari ini, marilah sama-sama kita hidup secara sihat dan juga cergas. Liana, di awal permulaan, saya percaya sesiapa pun yang nak menurunkan berat badan pastinya akan mengalami cabaran dan kesukaran. Maklumlah kita dah biasa, rutin kita setiap hari, makan benda yang sedap-sedap, yang kita rasa kita suka makan. Tiba-tiba kita nak berdiet. Bagaimana permulaan penjagaan pemakanan? Apa makanan pertama yang awak makan sewaktu mengamalkan diet? Okey, masa tu adik saya ada syorkan saya untuk follow Facebook page diet suku-suku separuh. Okey. Sebenarnya saya pun tak tahu sebab yalah bayangkan 13 tahun kita bawa badan berat kan. Lepas tu pernah je diet tapi tak pernah jadi. Jadi kali ni saya rasa macam kita dah dewasa sikit nak cari ilmu dulu. Macam mana diet yang betul kan? Jadi saya baca pengalaman orang. Saya terinspirasi dengan pengalaman orang. Ada macam-macam grup lah. Grup yang tinggi gula. So macam grup diabetes kan, macam mana diorang buat. So first memang kena kat gula dulu. Memang kat gula dulu. Kemudian saya cuba suku-suku separuh. Masa tu saya tak pandai lagi kalori deficit. Sebab kita tak tahu kan macam mana nak count kalori, berapa kalori kita perlukan. Jadi saya buat suku-suku separuh dulu. Saya ikut je sebab kebetulan memang kita ada memang kita bawa bekal pergi kerja, memang ada Tupperware. Tupperware tu pula memang ada divided kepada 3. Selalukan nasi kita letak dekat tempat yang paling besar. Paling besar. Bila kita tengok yang suku-suku separuh tu, jadi suku dah. Okey, jadi sukulah. Lepas tu letaklah sayur banyak. Rupanya kenyang juga. Baru kita tak tahu kan sebelum ni. Rupanya kenyang juga sebenarnya sebab fiber banyak. Betul. Sayur ataupun buah-buahan lah. Betul. Saya asingkan buah-buahan, saya makan waktu snacking. Okey, kena ada waktu snacking juga. Sebab saya rehat pagi breakfast. Lepas tu office saya rehat. Contohlah, breakfast apa yang Liana ambil? Selalu mesti ada telur. Saya suka sangat breakfast telur. Setiap hari ke? Setiap hari. Kalau dah suka, hari-hari pun boleh. Sebab saya rasa makan telur kenyang. Kadang-kadang saya makan telur rebus 2 dengan pisang 1. Ada. Pun kenyang. Dah kenyang. Lepas tu kadang-kadang saya buat wrap. Telur dengan wrap. Lepas tu dengan roti. Saya perbagaikanlah macam tu. Tapi macam mana, yelah, kata orang macam, alah, cakap sedang lah. Kan? Tapi kita yang mempunyai badan yang agak comel ni, nak turunkan tu begitu susah sekali. Macam awak sendiri pun awak dah cuba sebelum ni, tak berjaya. Tak berjaya. Tapi akhirnya awak buat suku-suku separuh tu, kan, awak pun dah dapat ilmu, macam kata awak, dah besar sikit ada ilmu, akhirnya awak dah boleh turun. Tapi ini bagi mereka yang dah cuba sedaya upaya, dah buat macam-macam lah, suku-suku separuh pun dah buat. Tapi kata orang tu apa, macam ada godaan juga. Godaan macam si adik, sedapnya dia makan burger, kan? Ataupun kata orang, alah tak apa, rasa satu hari tak apa, cheat day. Tapi macam awak sendiri, macam awak nak menggegalkan konsistensi, menahan daripada godaan dan sebagainya ni. Disiplin tu. Disiplin tu. Saya mungkin disebabkan berbekalkan perasaan yang takut sangat gula yang tinggi tu. Sebab kalau saya seorang-seorang memandu, nanti jadi macam mana kan. Saya tak nak benda tu berlaku. Saya memang betul-betul berazam. Memang masa tu semua tak nak. Semua saya tolak. Kira macam lebih kurang 6 bulan macam tu. Tapi memang kena kita kena jadikan habit tau. Tak ada cheat day langsung ke? Masa tu tak. Sebab memang nekat, masa tu 6 bulan tu lah. Saya betul-betul nekat. Saya pun tak tahu nak cerita ke orang macam mana. Tapi saya boleh semangat tu betul-betul kuat. Cuma bila orang tanya saya macam ni, saya
akan cakap cuba dulu tahan sampai 3 bulan. Lepas 3 bulan insya-Allah dia akan jadi habit. Kalau you nak makan boleh. Contoh macam saya pernah je bukan tak makan McD, makan makan burger lah, makan burger kan. Tapi kita bagi 2 dengan adik. Baguslah cara bagi tu. dia dapat rasa itulah. Jadi dapat rasa sebab craving tu kan. Kalau kita tak lepaskan nanti macam-macam makan. Saya tertarik apa yang dikongsikan oleh Liana. Waktunya dia konsisten dalam tempoh 3 bulan. Seperti juga perbincangan di minggu lepas bersama dengan Datuk Fazila Kamsah. Memang Datuk tekankan kalau kita nak jadikan perkara tu satu habit, amalkan selama 40 hari, jangan tinggal. Terus dia akan jadi sebagai rutin harian kita. Tetapi kan Liana, biasanya lah bila orang tengok kejayaan Liana dapat turunkan berat badan 20 kilogram, itu banyak sangat. Sebab kadang-kadang ini juga yang menjadi semangat untuk orang lain nak berusaha. Dalam tempoh berapa lama Liana dapat lihat hasilnya yang Liana rasa okey, puas hati, 20 kilogram, okey, cukup. Berapa tempoh masa yang diambilkan? Sebab saya percaya ramai yang nak tahu ni. Kalau 20 kilogram, saya start pada Januari, Ogos tu dah dapat 20 kilogram sebenarnya. Ogos nak ke September kan. Tapi bila kita badan besar ni, saya perasan lah, first bulan pertama dia akan turun dengan banyak. Dia turun dalam 5 kilo macam tu, sebulan turun 5 kilo. Kemudian baru dia akan turun 3 kilo, 4 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Sampai sekarang pun macam itulah, 2 kilo, 1 kilo macam tu. Okey. Dan kebiasaannya mereka yang mengamalkan ataupun betul-betul ikut rutin diet ini, perlukah juga disertai dengan senaman? Sebab kata orang 20% tu kena daripada senaman. Liana bersenam ataupun tak? Sama juga. Saya pun 80-20 juga. Okey. Buat permulaan saya hanya brisk walk je. Jalan cepat-cepat kan. Sebab biasanya orang akan cakap jalan 8K hingga 10K step. Betul. Saya buat macam tu. Berapa kali seminggu? Hujung minggu je. Sebab hujung kita kerja kan hujung minggu je. Jadi kata orang kalau nak turunkan berat badan ni, kalau nak turunkan berat badan yang cepat, kena disusuli dengan diet dan juga senaman. Tapi kalau ada antara kita yang diet sahaja, boleh turun tapi mungkin agak perlahan. Macam Liana sendiri, macam Liana kata, sebulan tu 5 kilo turun. Lepas tu dah lama-lama tu macam 2 kilo, sekilo dan sebagainya. Jadi untuk waktu sekarang ini, bagaimana kesihatan diri Liana? Adakah Liana dah dapat tubuh badan ni ideal? Ataupun Liana mahukan penurunan lagi ke atau bagaimana? Ya betul. Azam tahun ni nak turun lagi beberapa kilo. Okey. Untuk betul-betul dapatkan berat ideal sebab sekarang belum ideal lagi. Jadi saya masih cuba lagi lah. Nak turun lagi sebab awak pun dah kata yang awak buat suku-suku separuh apa semua kan, dah turun. Tapi nak turunkan lagi ni apa lagi? Nak ubah diet ke? Apa lagi awak harus buat? Saya berterima kasih sangat sebab saya ada support system lah orang cakap kan. Saya berada dalam komuniti yang semua nak sihat, workout. Jadi saya minta mereka punya nasihat kan. Ada yang kata cuba dah buat suku-suku separuh, dah turun banyak 20 kilo, cuba buat IF, intermittent fasting. So tahun ni saya cuba sebab memandangkan bulan Ramadan kan bulan 3 kan. Apa salahnya kalau saya cuba hingga bulan Ramadan sebab dah nak puasa kan. Persediaan dulu. Baguslah Liana ni. Dan saya percaya juga pastinya mereka dalam kalangan penonton boleh ambil inspirasi dan semangat daripada Liana ni. Kami juga, saya ni lah. Saya Terutama saya memang nak kurus. Tahun ni dapat kurus 5 kilogram pun. Turun 5 kilogram pun jadilah. Macam mana agaknya Reina 5 kilogram turun? Okey, tak apa. Jom kita tengok dekat Facebook. Ada satu komen yang kita ambil. Azlinda Hashim kata, saya dah turun 22.5 kilogram selama 7 bulan. Tahniah. Dia kata just buat intermittent fasting saja, IF, cut sugar and brisk walking. Ni macam dibuat sama. Dari 80 sampai sekarang ni 57.5 kilogram. Tahniah Azlinda. Dan saya percaya juga mereka tahun lepas yang meletakkan azam untuk turunkan berat badan, bila dah tercapai di hujung tahun tu, tahniah kami ucapkan. Dan pastinya tahun ni saya bersemangat lah. Sangat. Tak terlambat lagi. Baru 9 bulan. Tak apa. Panjang lagi. Okey, kita berhenti berehat. Okey, terima kasih. Kepada Nor Liana Rashid kerana berkongsi kepada kita inspirasi ni. 20 kilogram turun. Sebagai kata orang tu azam untuk kita nak turun berat badan, jadilah macam Liana nanti. Tadi Liana ada sebut tentang diet calorie deficit. Betul? Sekejap lagi kita nak kupas dengan lebih mendalam bersama dengan pakar. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana.
Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita janjikan, kita nak bawa perbincangan berkenaan dengan diet kalori defisit. Apa sebenarnya diet kalori defisit ni? Pernah tak anda mengamalkannya? Kalau secara peribadi untuk saya tak pernah amalkan sebab saya tak pandai nak kira kalori ni. Betul. Kalau nak kira kalori ni memanglah sekarang ni dipermudahkan sebab ada aplikasi-aplikasi kan yang boleh kita periksa dan sebagainya. Tapi itulah kadang-kadang kalau kita nak makan, kita kena kira satu demi satu. Tak sempat. Kadang-kadang kita lapar dan sebagainya kan. Tapi ianya sikit sebanyak mungkin menyumbang juga kepada naiknya kadar kalori dalam badan kita. Baik, kita nak dengar dulu pandangan orang ramai. Apakah kaedah dan diet berkesan untuk sihat dan juga kurus? Silakan. Bagi saya cara pemakanan yang seimbang lah biasanya. So macam kalau kita tengok biasanya kan banyak jenis diet-diet kan kat luar sana kan. Diet ni mostly tentang jaga pemakanan lah. Dan pengambilan makanan yang betul lah. Ikut portion yang betul. Diet seperti yang kita tahu macam pemakanan seimbang supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik kan. Tapi saya rasa untuk diamalkan mungkin itu mencabar. Diet tu kita kurangkan pemakanan lah untuk kurangkan berat badan. Untuk saya generally lah, saya tahu diet suku-suku separuh and kalori defisit lah. Lately ni macam ramai orang start untuk buat kalori defisit right. Diet dia ada dua jenis, diet yang sihat, diet tak sihat. Kalau jenis yang diet betul-betul diet untuk kurus tu, bagi saya diet yang turun berat terlalu laju tak sihat juga. So bagi saya diet yang betul adalah diet yang sihat. Dia bukan cut terus tak makan, ikat perut, dia terus kurangkan makan. Saya sendiri preferably saya pilih suku-suku separuh lah sebab kat situ kita ambil semua macam karbo ke protein ke semua benda tu lah yang kita ambil. Kalau saya makan ni susah sikit lah, tapi macam saya tak minum air manis lah. Saya cut sugar buat masa sekarang lah. Kalau bagi saya, mungkin saya prefer diet suku-suku separuh dengan diet kurangkan gula dalam kehidupan harian. Dekat ni saya buat ni lah, potong gula, banyak makan yang kurang yang bergoreng lah. Saya lebih prefer diet cut sugar and kalori defisit kot. Tapi actually kalori defisit tu saya baru nak start lah. Saya pun, bagi saya memang jenis yang susah untuk cut sugar. Saya percaya semua orang pun susah. So apa yang saya amalkan adalah saya kurangkan kalori harian saya lah, konsum kalori harian saya. So macam kalau hari ni saya dah ambil breakfast, so saya akan kurangkan makan tengah hari ataupun kurangkan makan malam. Tapi saya akan, memang hari-hari saya memang akan kira kalori berapa banyak saya makan untuk kurangkan konsum kalori saya. Maksudnya kalau makanan tu kita kena kira kalori yang berapa yang kita boleh ambil, kalori intake yang kita kena ambil untuk sehari. Kalori defisit aktiviti harian yang kita buat untuk bakar kalori tak sama dengan kalori yang kita konsum dalam kehidupan harian. Itu saya faham lah. Kalau yang tu kena sentiasa pantau lah. Kalau tak pantau, tak guna juga buat benda tu. Nak kena baca juga kalori dia berapa. Fahaman saya tentang diet adalah defisit kalori lah. Maksudnya kalau contoh saya badan besar, saya patut konsum 1000 kalori, saya makan kurang daripada itu setiap hari. So itu pun bagi saya kira diet lah. Ya, mungkin ada sebahagian daripada kita yang mempunyai definisi sendiri, tanggapan sendiri berkaitan dengan diet ni. Okey, kalau bercakap tentang diet ni, kita ada dua lah, sama ada diet untuk nak kurus, satu diet untuk kesihatan kita. Diet nak kurus ni kita kena lihat juga untuk kita nak mengawal kalori dalam badan kita. Kalau diet untuk kesihatan ni kita kena lihat pola pemakanan apa yang kita ambil tu. Okey, baik. Hari ini kita nak bincang terus bersama dengan Dr. Nadia Nazri yang sudah pun berada secara dalam talian. Pegawai Perubatan dan Jurulatih Kecergasan Bertauliah dari Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Dan Jurulatih Kecergasan Terima kasih kerana Bertauliah jemput saya dari Kota Kinabalu, Sabah. Okey, sebelum kita nak mulakan dulu Doktor, boleh tak kita tutup mic dulu sebab kedengaran suara kami berkumandang sekarang. Sebelum kita nak mulakan dulu Doktor, boleh tak kita tutup mic dulu. Okey, ini cerita yang saya kira paling ramai nak tahu sebab kabarnya kalori deficit diet ini memang tengah
tengah popular sekarang Oh, ni. ya? Dan kebanyakan daripada kita ni ada masalah tak tahu bagaimana nak kira kalori. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Dr. Nadia. Doktor boleh terangkan dulu kepada kami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan diet kalori deficit ini dan bezanya berbanding diet-diet yang lain. Dulu kepada kami. Okay, terima kasih dengan soalan tu. Sebenarnya diet ni kebanyakan masyarakat kita faham bahawa diet tu adalah kalori deficit. Maksudnya dia ada restriktif pemakanan. Tapi sebenarnya diet ni adalah cara kita untuk memilih makanan yang terbaik untuk diri kita lah. Maksudnya makanan yang seimbang untuk makronutrien dan mikronutrien. Defisit, kalori defisit maksudnya kita mengetahui total kalori yang diperlukan untuk badan untuk bekerja dengan optima, dan kalau katakan kita mengambil kalori secara berlebihan, maka berat badan akan menjadi terlebih lah. So kalau melakukan kalori defisit maksudnya mengambil kurang daripada kalori yang sepatutnya perlu diambil. Okey, baik. Jadi kita nak tanya juga kepada doktor, macam tadi pun saya juga berbincang dengan Rena berkaitan dengan kalau kita pergi kedai makan kan, kita bagi diri kita sendiri ni kita rasa macam tak sempat kalau kita nak kira-kira kalori berapa yang kita ambil dan sebagainya, walaupun kita mempunyai kemudahan-kemudahan untuk kita nak kira dan sebagainya. Tapi bagi pandangan doktor sendiri kan, bagaimana agaknya kalau kita ni kalau pergi ke kedai makan ataupun kita nak ambil makanan-makanan dan sebagainya, kita nak tahu yang kalori dalam makanan yang kita ambil itu sesuai dengan tubuh badan kita ni, doktor? Okey, pertama sekali bila kita nak memulakan suatu diet adalah penting kita tahu kalori lah. Kalori dalam badan kita dan keadaan di mana tahap kesihatan kita pada saat sekarang. Kerana BMI kan setiap orang ada berbeza-beza. Ada yang dalam range normal, ada yang terlebih dan ada yang kurang. Betul kan? Betul. So cara yang paling mudah adalah untuk mengisi kalkulator kalori deficit dekat online, boleh dapat atau dekat blog saya, ataupun dengan cara pengiraan manual seperti Mifflin ni. Setiap lelaki dan wanita dia ada cara pengiraan dia, dan kemudian setelah dapatkan contoh kalau kita gunakan wanita 10 kali berat badan tambah 6.25 kali ketinggian sekarang tolak 5 kali umur sekarang tolak 161. Bila kita dah dapat nilai itu, kita kalikan dengan aktiviti harian kita. Maksudnya adakah kita memang tak ada buat exercise ke ataupun macam mana. Bila kita dah dapat kalori tu, baru kita boleh plan macam mana adakah kita dalam kategori perlu melakukan kalori deficit atau tak. Itu semua pun berdasarkan daripada BMI. Okey. Doktor, adakah mereka yang mengamalkan diet kalori deficit ini perlu tahu pemakanan yang perlu diambil? Contoh, waktu sarapan, apa yang sesuai untuk diet mereka tengah hari dan juga waktu makan malam. Bagaimana, doktor? Kalau kita dah tahu kalori yang diperlukan, contoh kalau kita nak kurangkan berat badan, contoh katakan Aminah lah, ataupun siapa-siapa lah, Miss A, dia berdasarkan ketinggian dan berat badan, kalori dia pada keperluan kalori dia adalah 1,600. Tapi dia perlu kurangkan berat badan kerana BMI dia adalah tinggi. Jadi untuk dia mencapai BMI yang sihat, kita tahu kan kalau maksudnya BMI yang tinggi, maksudnya kita ada risiko untuk obesiti. Bila kita ada risiko obesiti, kita boleh dapat penyakit diabetes, kencing manis ataupun darah tinggi. Dan semua penyakit-penyakit yang saya sebutkan ini, penyakit yang terkenal ni, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang boleh dihindari. Kenapa kita tak hindari untuk dapat penyakit tu dan pilih untuk hidup sihat? Betul tak? Betul. So, bila kita dah tahu kalori yang diperlukan, contoh dia 1,006 saat ini kerana BMI-nya tinggi, so dia perlukan kurang kalori deficit, maksudnya dia kena ambil dalam 1,004. So saranan saya lah, kalau kita melakukan kalori deficit, kita tak boleh melakukan kalori deficit yang ekstrim. Kita kena kurang antara 200 ke 300 saja. So secara normal puratanya, kalau kita ingin turunkan berat badan adalah 0.5 kilo ataupun 500 gram per minggu untuk kurangkan berat badan. Tapi contoh macam Liana, betul setiap orang yang turunkan berat badan memang
pada pertama kali dia melakukan kalori deficit ataupun sebarang diet, memang penurunan akan sangat nampak pada bulan yang pertama. Okey. Kemudian Ketara perlahan-lahan badan kita akan kurang, tak nampaklah angka yang besar tu. Kerana badan kita sangat efisien. Tuhan dah jadikan macam tu, Allah dah jadikan. Dia memang akan beradaptasi dengan apa yang kita makan dan dia takut kita, adakah saya sedang sakit. Jadi saya kena menjaga diri saya untuk tak menurun secara drastik. Kerana itu tidak normal. Betul. Kalau turun agak drastik membahayakan kesihatan tubuh badan kita jugalah kan. Okey, kepada anda semua penonton, kalau ada di antara anda yang nak ajukan pelbagai soalan berkaitan dengan diet dan sebagainya, boleh ajukan soalan ataupun boleh tengok dah dekat Facebook boleh, ataupun anda boleh telefon 0377261603. Anda boleh telefon dan juga anda boleh hantarkan di Facebook soalan-soalannya. Okey, nak tanya kepada doktor lah kan. Doktor, kadang-kadang ada di antara kita ni yang kata nak kurus ke, nasihatkan, mereka ni mengamalkan pelbagai jenis diet lah. Sebab diet ni ada macam-macam jenis diet. Tapi ada di antara kita juga yang salah jenis-jenis diet tu. Macam tak kena lah. Dia dah cuba IF, dia dah cuba Atkins dan sebagainya. Tapi macam still ataupun tetap juga tak turun. Dan juga mereka juga mungkin cuba untuk diet kalori defisit ni. Jadi macam mana kita nak kena pasti tubuh badan kita ni sesuai untuk diet yang jenis apa, doktor? Sebenarnya setiap manusia ni berbeza dan setiap cara badan kita nak beradaptasi dengan sesuatu diet tu adalah berbeza. Jadi yang paling penting adalah cara pemilihan makanan tu sendiri. Dan jangan melakukan diet yang terlalu ekstrim. Kerana diet yang terlalu ekstrim, apa yang terjadi? Akan terjadi gangguan pada hormon yang sangat, dia akan backfire pada badan kita. Kemudian selain daripada gangguan hormon, kita juga akan kehilangan otot. Dan otot tu sebenarnya sangat penting untuk kita membantu tubuh badan kita tu membakar kalori. So kalau kita kehilangan otot, walaupun kita makan kan. Jadi contoh kita waktu mula-mula kita dah buat diet Atkins ke ataupun restrictive calorie, maksudnya kalori deficit yang ekstrim, kita dah kehilangan otot dan tiba-tiba kita betul dah berjaya dan yo-yo sebabkan craving, sebab salah. Jadi apa yang terjadi apabila benda ni terjadilah kan, dia sekejap, saya dah terlupa saya bagian apa ni. Kalau kita terlampau melakukan diet ekstrim, kita kehilangan otot kan. Jadi otot tu membantu dalam untuk membakar kalori. So kalau benda tu terjadi yo-yo, kita dah hilang otot. Dan bila kita makan benda yang sama, kita yang kalori defisit yang sama, tubuh badan kita dah tak boleh membakar makanan tersebut. Jadi akhirnya kita pun, kenapa aku melakukan diet A tapi tak berjaya seperti sebelum ni? Sebab kita dah kehilangan otot. Sebab tu dalam melakukan sebarang diet adalah penting pemakanan dan juga kita membina otot dengan melakukan olahraga lah, senaman. Bila doktor menyentuh tentang penting kita ketahui pemakanan, kami juga nak ambil kesempatan ni. Kesempatan je. Maksudnya, awak tak nak tahu ke makanan awak sesuai? Sebab saya rasa penting juga kita tanya doktor. Doktor secara peribadi, saya memang tahun ni nak turun 5 kilogram. Banyak tu. Tetapi, mungkin kita nak mulakan dengan lebih mudah sarapan yang sesuai untuk saya dan juga untuk Fad. Kalau boleh kita nak ke sudut sebelah sini, sebenarnya Cik Penerbit kita dah sediakan antara menu-menu sarapan untuk pagi ini, doktor. Kami dah kongsikan sebenarnya maklumat kepada doktor dari segi berat badan kami, ketinggian kami, nak tahu aktiviti senaman. Aktiviti senaman, nak tahu juga berapa banyak kalori yang kita perlukan untuk sarapan. Apa yang ada hari ini, Fad? Okey, apa yang ada hari ini ada 2 jenis menu-menu yang sesuai sarapan untuk saya dan juga Rena. Macam saya sendiri kalau ada perhatikan, saya dah bagi dah saya punya berat badan, ketinggian dan sebagainya. Ini saja yang sesuai untuk saya menurunkan berat badan saya. Ini saja. Ini semua saya. Betul, ini saya. Sebab apa? Sebab apa saya memang memerlukan buah-buahan untuk kata orang tu memberikan saya tenaga lah. Dan makanan ni, doktor, memang doktor sediakan untuk saya ni, saya makan pagi ni sampai bila, doktor? Sampai tengah hari boleh cerita tak dalam balang tu apa? Okey, doktor ceritalah. Okey, doktor, mungkin boleh ceritakan sikit apa yang ada di dalam balang ni selain pada buah-buahan ni.
Okey, pemilihan hari ni diet untuk sarapan untuk Faz dan juga Rina adalah cara sarapan yang sangat mudah dilakukan. Maksudnya kita boleh meal prep dan rancang dari awal. So untuk Faz, kita lakukan overnight oat. So overnight oat ni kalau buat satu kali pun boleh tahan 3 hari tau Faz. So untuk Faz adalah kita menggunakan oat, almond milk, chia seed, lepas tu buah-buahan. So dekat situ ada karbohidrat kompleks, ada omega 3, ada protein. So memang dia dah cukup. Dan kenapa saya pilih chia seed tinggi omega, sebab dia sangat bagus untuk orang lelaki. Kerana lelaki mempunyai risiko mendapat penyakit jantung lebih tinggi berbanding wanita. Tapi resepi ni pun sesuai juga untuk wanita. Sebab tak kala wanita umurnya sudah semakin meningkat, kirakan dia dah perimenopause, menopause kan, risiko untuk mendapat sakit jantung tu sudah hampir sama dengan lelaki. Okey, jadi overnight oat ni kita nak tengok campuran buah-buahan. Fat boleh pilih. Dia boleh pilih kan ataupun ambil semuanya, doktor? Boleh pilih, nak ambil semua pun boleh. Okey, saya ambil semua. Senang je, campak-campak je Fat kan. Strawberry, blueberry dan juga ni dia honeydew. Kenapa meletar? Meletar nak minum. Saya biasa nasi lemak je bagi breakfast. Okey, banyak mana doktor yang disarankan untuk saya ambil pagi ni? Boleh ambil satu cawan tu, sesuai. Satu gelas itu. Penuhkan ke cawan saya? Ya, betul. Oh, penuhkan. Penuhkan. Janganlah penuh sampai tumpah. Okey. Ini cabaran di minggu pertama. Kalau bila bercakap tentang overnight oat ni, ramai yang itu tanggapan mereka. Okey. Tambah buah lagi. Cepat saya tak sabar nak buat breakfast hari ni. Okey. Okey. Kacau ya. Okey, jadi kita makan. Okey, ni ambil blueberry dulu. Sihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali sebenarnya saya makan. Okey, boleh teruskan nampaknya doktor. Susu badam. Saya ingatkan macam dia punya rasa macam tak menyelerakan ke apa, tapi awak boleh makan hari-hari lah ni. Boleh. Dia punya yang bagus. ni dia tak manis sangat. Tapi manisnya datang daripada buah-buahan ni secara semula jadi. Betul ya doktor ya? Betul. Alhamdulillah. Okey. Sampai saya habiskan breakfast saya, sarapan saya ni. Ni saya tak sabar ni. Fat ada 2 barang saja, tapi saya nampaknya meriah di sini. Kalau diikutkan, ini dah disediakan telur rebus yang dah pun dihancurkan ya, doktor, bersama dengan yogurt dan juga sedikit garam dan juga lada hitam. Dan kita ada salad, tomato kat sini. Ini kita skip sekejap dan juga roti. Apa yang kita lihat sekarang ni berdasarkan maklumat perkongsian yang kita beri kepada doktor, ini yang disarankan. Doktor mungkin boleh cerita sikit sarapan saya ni yang berbeza daripada Fat. Betul. Sebab daripada info yang saya dapatkan, ketinggian, berat badan, umur dan juga aktiviti adalah berlainan. Dan juga kalau wanita ni sebenarnya sesuai je lah. So kita pilih ni untuk Rina, wholemeal bread ni. Sebab bagi wanita ni, kita masalah adalah hormon. Wanita tu memang dia mudah sangat terganggu disebabkan hormon dan wanita kita cepat nak naik berat badan. Betul kan? Setuju. Yang paling penting. Betul. Sebab tu saya pilih pemakanan ini untuk Rina. Macam wholemeal bread ni, dia mempunyai GI yang sangat rendah. Jadi bila Rina makan, kadar insulin dekat badan tu dia tak akan spike naik. Dia akan perlahan-lahan, jadi just nice kita akan rasa macam kenyang je. Tapi penting kita kena taruh dengan telur tu. Telur tu as protein. And yogurt tu juga protein. So saya nak high protein untuk Rina supaya Rina boleh bina otot dan juga meningkatkan imunisasi dalam badan. Tapi janganlah kita makan tak sedap kan, tak ada garam, tak ada black kena pepper. berasa lah ya. Pemakanan sihat ni bukan makan yang tak sedap tau. Makanan sihat ni sebenarnya makanan dia sedap-sedap je. Setuju. Kita kurang ilmu macam mana memilih cara pemakanan dan penyediaan yang betul. Dan yang paling penting kena letak sayur-sayuran Rina sebab kita memerlukan fiber. Fiber daripada sayur-sayuran ni sebenarnya sangat baik untuk gut, untuk dalam usus kita. Kita ada bakteria baik tau dalam usus. Dan bakteria
yang baik ni, kalau kita cernakan diorang akan makan serat-serat ni, maksudnya diorang akan membiak dengan baik dalam badan. Dia sebenarnya membantu untuk memberikan kesihatan dan boleh menyebabkan kita kurang craving, juga badan tau. Okey, doktor nak tanya, sebab ini kita dah letak dengan yogurt kan. Biasalah kalau hari-hari nak makan macam ni mungkin cabaran jugalah kan sebab selera yang sama. Tapi katakanlah kalau saya nak tambah dengan baked beans ataupun saya nak tukar kepada telur mata bersama dengan sausage ni, boleh ke sebenarnya? Okey, bagi saya Rina ya. Kalau macam pemilihan contoh macam telur goreng, bagi saya okey. Perbezaan antara kalori telur rebus dengan telur goreng, telur rebus kirakan kalau satu biji tu lebih kurang 70 ke 90, tengok kalori lah, tengok dia punya besar dia. Tapi kalau kita dah goreng, kalori dia akan sedikit tinggi. Maksudnya 90 ke 110 macam tu. Tapi kita boleh untuk makan, tak ada masalah. Asal kita tahu kalorinya. Kemudian kalau nak sedapkan, tambah sriracha. Dan boleh Boleh. Sebab tu banyak ilmu rakyat Malaysia tak tahu. Sebenarnya sangat mudah untuk kuruskan badan dengan ilmu dan tak perlu tak makan tak sedap. Cikgu pula doktor pun dah terangkan. Kalau untuk sausage, saya cuma kurang setuju. Kerana sausage ni dia trans fat, dia adalah processed food. Processed food ni long term bila kita makan, dia akan menyebabkan inflamasi pada badan. Bila terjadi inflamasi pada badan, maka terjadilah pelbagai jenis penyakit. Sebab tu ada orang yang kena macam celiac disease ataupun Baik. Doktor sikit. Okey, anda kata kalau dekat rumah saya tak ada buah-buahan macam ni, saya boleh gantikan dengan buah-buahan apa, doktor? Apa-apa buah-buahan boleh. Tak kisah. Pisang pun pisang okey. Boleh. Kismis semua tu boleh doktor? Cuma apabila kita mengambil makanan, kita kena dalam moderation. Okey. Dan paling penting kan, kita lupa tadi nak cakap kan. Kalau contoh kalau kita kat luar, takkan kita macam mana kita nak tahu berapa kalori makanan yang kita ambil. Paling penting adalah cara pengambilan makan tu, portion intake. Contoh macam kalau karbohidrat macam nasi, kita just ambil segenggam je. Segenggam ni ikut kita punya tangan tau, jangan ikut fat. Tangan saya kecil. Kalau tangan kecil, so itulah dia karbohidratnya. Tapi untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, ni semangkuk dua tangan. Macam doa. So kalau protein kita macam mana ni? Hilang. Ni senilah setapak tangan ni. Besar tapak tangan ni ya. Dan kalau macam lemak baik ni kita kena ambil contoh lemak baik omega avocado, macam ikan tu semua tu omega 3 yang baguslah. Lemak yang baik untuk badan, untuk turunkan kolesterol. Dan boleh kalau kita makan omega 3 ni, kita boleh burn fat dekat especially dekat bahagian perut tu. Okey, baik. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini daripada Dr. Nadia, yang pastinya insya-Allah doktor kami akan mulakan sarapan kami dengan makanan yang sihat ini. Mudah-mudahan dapat menurunkan berat badan. Terima kasih kami nak ucapkan. Nak tahu dia punya Facebook ke Instagram ke apa? Nak tahu tentang diet bagaimana, doktor? Okey, terima kasih. Untuk rakyat Malaysia boleh membaca secara percuma ilmu perkongsian saya di blog www.nadianazri.com. Saya kongsikan ilmu dan juga resepi sihat dekat situ. Baik. Saya tu akan pergi nanti tengok. Samalah saya pun. Terima kasih. Saya tak boleh nak curi sarapan Arina, tak boleh ambil Terima kasih Dr. Nadia Nazri, pegawai perubatan dan jurulatih kecergasan bertauliah, berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Anda juga pastinya ini boleh menjadi satu suntikan inspirasi lah nak mulakan kehidupan yang lebih sihat. Pastinya kena mulakan dengan sarapan yang sihat. Betul. Saya akan mulakan sarapan yang sihat bermula hari ini. Pada hari ini memang sedap. Okey, jadi anda pun boleh cuba juga dekat rumah. Okey, kita berhenti berehat dan lepas ni kita nak bersama dengan salah seorang artis namanya Haikal Farid yang akan bersama dengan kita sebentar lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana. Makan. Jom. Yeah. Senyumanmu membuatku terpaku, matamu seindah pelangi
tuliskan lagu ini untukmu agar kau pahami hatiku. Kau yang kau inginkan, kau yang aku puja, jangan kau pergi dariku. Kau yang aku cinta, kau yang memberi rasa. Apa makna cinta untukku? Ku setiap saat berada di sisimu, ku setiap saat mendampingi dirimu. Hanya kamu, hanya kamu. Pada pertama kali kita bersua, ku terasa diri jatuh cinta. Nak, 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 kau rasa perasaan yang sama. Ku akui ini cinta pandang yang pertama. Selama ini diriku tidak menyadari bidadari yang muncul dalam hidupku ini. Kau yang aku cintai, bersama kau ku senang sekali. Ring, 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 hanya engkau yang aku cintai. Ring, 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 ring. Kau yang ku inginkan, kau yang aku puja, jangan kau pergi dariku. Kau yang aku cinta, kau yang memberi rasa. Apa makna cinta untukku? Ku setiap saat berada di sisimu, ku setiap saat mendampingi dirimu. Hanya kamu, hanya kamu, hanya kamu. Haikal Farid dengan lagunya Pujaan katanya. Pujaan. Ya, Siapa betul. pujaan awak? Pujaan saya setakat ni dia ada nampak tapi dia macam tak nampak sangat. Oh, dia bayang lah, bayang. Bayang ah. Complicated sikit lah. Terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini. Haikal, yang pastinya Pujaan ini merupakan single yang kelima. Yes, Namun kelima. apakah mungkin keistimewaan pada lagu Pujaan ni? Keistimewaan dia sebenarnya Haikal kembalikan balik genre yang first single Haikal, sebab first single Haikal macam lagu macam ni juga pop. Lepas tu next 3 single tu Haikal riliskan lagu ballad. So macam Haikal nampak macam fans Haikal macam nak lagu yang macam seolah-olah first single Haikal tu. So ini Haikal kembalikan balik genre pop lah. Okey, tadi Rina pun kata yang ini merupakan single yang kelima. Awak cakap macam dah single kelima tapi mungkin nama Haikal tu mungkin agak kurang dikenali juga. Betul. Orang kenal lagu daripada tuannya. Sebab lagu-lagu awak pun awak dinyanyikan untuk runut drama, OST dan sebagainya juga kan. Jadi bagaimana pula awak rasa dalam industri ini kan dah 5 single tapi masih lagi ada orang belum mengenali Haikal. Betul, macam Haikal rasa macam sebenarnya dah agak lama Haikal dalam industri muzik tapi macam tak dapat nak betul-betul menempah nama lagi dekat atas. Tapi bagi Haikal benda tu macam Haikal, kalau Haikal like minat benda ni dan percaya dengan diri Haikal, Haikal macam takkan rasa macam nak give up macam tu. Haikal still teruskan untuk membina nama. Mungkin dengan lagu ni mungkin Pujaan. Mungkin. Amin. Okey, bila bercerita tentang Pujaan ini kan kita tahu dia memuja seseorang kan tentang kecantikan dan sebagainya. Yes. Adakah sebenarnya ia merupakan kisah peribadi ataupun sebenarnya ini ditujukan untuk semua yang mempunyai kisah cinta yang sama seperti awak? Okey, sebenarnya lagu ni macam kita orang buat lagu ni untuk general lah. So that macam sebab lagu ni pasal macam kalau kita nak seorang lelaki yang sukakan crush dia.
So sebab tu dia macam pujaan. So I akan rasa lagu ni boleh, maybe laki-laki kat luar sana ke nak try orang yang dia suka, crush dia, boleh pakai lagu ni. Setuju? Boleh. Haikal sebelum ni pun mula dikenali pun apabila awak selalu buat cover-cover lagu. Betul. Kan? Jadi bila dah ada single-single contohnya macam pujaan ni, masih lagi ke buat cover-cover lagu orang? Masih Haikal masih buat konten-konten cover macam post dekat social media, and Haikal selalu jugalah macam buat live dekat social media. Benda tu memang Haikal takkan stop lah, sebab Haikal rasa social media platform yang sangat-sangat bagus untuk artis baru sekarang. So Haikal gunakan betul-betul lah platform social media tu. Memandangkan kita masih lagi orang kata dalam suasana kemeriahan tahun baru kan, baru seminggu saja. Ya, baru seminggu. Azam awak sebenarnya apa untuk industri seni ni pada tahun 2023? Okey, azam Haikal sebenarnya of course Haikal nak keluarkan lagi single, and Haikal kalau boleh nak tahun ni lagi baik lah Haikal punya pencapaian dalam industri muzik tu. Amin. Amin. And dia macam pendek lah. Azam tahun ni Haikal rasa macam Haikal nak jadi the best version of Haikal Farid. Gitu. Semangat tu. Mungkin lepas ni mungkin nak cuba di bidang-bidang lain, contohnya berlakon ke? Itulah, kalau ada rezeki boleh. Boleh. InsyaAllah. Bagi mereka yang nak mendengarkan lagu ini, di mana platformnya? Okey, boleh dengar dekat semua digital platform. Semualah. And korang boleh juga tengok dekat YouTube Rusal Music Channel. Di situ ada music video lagu pujaan. Okey, yang terakhir sekali mungkin boleh kata-kata untuk peminat awak, followers di Instagram yang berpuluh-puluh ribu tu. Silakan. Okey, saya akan just nak ucap, Haikal tahu macam ramai juga yang dah support Haikal dari tahun 2017 lagi. Haikal nak cakap thank you so much, and keep support Haikal, dan insya-Allah kita sama-sama tengoklah perjalanan Haikal untuk membina nama dalam industri muzik satu hari nanti, insya-Allah. And Haikal harap korang suka dengan lagu terbaru Haikal, Pujaan. Haikal nak korang keep sharing lagu Pujaan, dan korang boleh dengar dekat semua digital platform. So, Terima kasih Haikal, semoga sukses selalu. Okay. Tengok video klip ada bidin Yes, ada bidin. Kita nak berehat seketika. Sekejap lagi bersama kami semula di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana, okey? Comel. All the best. Baik, kami nak kongsikan drama terbaru dalam slot Akasia, Kerana Cinta Itu Ada. Kisah cinta Nabila dan Aish diuji dengan rasa cemburu rakan baik sendiri. Mampukah sebuah hubungan yang dicemari fitnah kembali indah seperti dulu? Ini kalau tak salah saya lakonan Nabila Razali dan juga Aidil Ashraf. Tengah top sekarang ni. Tengah top sekarang ni. Jadi anda jangan lepaskan peluang. Isnin sampai hari Jumaat pukul 7 malam dalam slot Akasia untuk anda menyaksikan drama ini, iaitu Kerana Cinta Itu Ada. Okey, esok kita akan bawakan topik apa pula esok? Kita dah cerita pasal sihat. Kita nak ingatkan juga tentang penyakit-penyakit yang ada sekarang ini. Ini kita nak bawakan kanser colorectal, iaitu kanser kedua tertinggi di Malaysia, kanser usus besar. Ya, betul. Okey, jadi kalau anda nak tahu berkaitan dengan penyakit ini ataupun kanser colorectal ni, esok jangan lupa untuk anda bersama kami pada pukul 9.30 pagi. Terima kasih untuk anda yang mengikuti kami 1 jam ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk semua. Betul. Saya Hazrina Kasim. Saya Fazli Fuad. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.